A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian Fiqh Al-Asma'ul Husna, pengajian tentang nama-nama Allah yang baik. Dan hari ini kita belajar satu lagi nama Allah, iaitu Al-Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ni ada disebut dalam Al-Quran dan sekali sahaja. Disebut sekali sahaja, iaitu dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Surah Al-Hasyr ayat 23. Cuba buka tengok. Surah Al-Hasyr ayat 23. Muka surat 548. Muka surat 548. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Hasyr ayat 23. Surah Al-Hasyr ayat 23. Muka surat 548. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallah. Dialah Allah allazi yang la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan sifat Dia yang berhak disembah apa dia? Al-Malik. Dia adalah bersifat raja. Al-Quddus, Maha suci. As-Salamu, yang daripadanya sejahtera dan semuanya akan selamat bila berserah diri kepada Allah. Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Al-Muhaimin, yang menguasai. Al-Aziz, yang perkasa. Al-Jabbar, ini mana Al-Jabbar. Satu-satunya sifat Allah Al-Jabbar disebut dalam Al-Quran ialah inilah, surah Al-Hasyr ayat 23. Apa makna Al-Jabbar? Yang menguasai. Dia Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dia ada perkataan maknanya yang hampir sama. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kalau Al-Aziz kita terjemah yang perkasa. Kalau Al-Jabbar yang menguasai. Al-Mutakabbir yang sombong, tapi sombong yang sesuai dengan Allah. Kemudian subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Allah maha suci daripada semua makhluk yang disekutukan bersama Allah. Kenapa? Sebab semua makhluk yang dijadikan Tuhan, sama seperti Tuhan, semuanya tidak ada sifat ni. Al-Malik mereka tak ada, Al-Qudus tak ada, As-Salam tak ada, Al-Mu'min tak ada, Al-Aziz tak ada. Menunjukkan apa? Yang hanya berhak disembah ialah hanya Allah. Okey. Sekarang kita pergi pada makna.
Apa makna Al-Jabbar? Dari segi bahasa Al-Jabbar daripada berkata Al-Jabru. Dari segi bahasa berasal daripada berkata Al-Jabru, yang maknanya ialah memaksa. Al-Jabru dari segi bahasa makna dia memaksa, yang memaksa. Dan juga makna Al-Jabru ialah lawan kepada patah. Lawan kepada patah. Dalam bahasa Arab khilaful kasri. Jadi kalau tulang patah kan, kemudian kita balut tu dipanggil apa? Dalam bahasa Arab dia panggil jabirah. Jabirah daripada apa kata Al-Jabru. Kenapa dia panggil jabirah? Sebab jabirah tu, yang membalut tu untuk membetulkan yang patah. Faham? Membetulkan yang patah, mengelokkan yang tak elok. Itu dari segi bahasa. Jadi pertama tadi maha apa dah? Yang memaksa. Yang kedua, makna dia yang lawan kepada patah, ataupun yang mengelokkan, yang membaiki. Kita ada biasa baca dalam apa? Dalam solat. Kita ada baca doa dalam solat yang ada perkataan jabara. Siapa tahu bila kita baca tu? Ada satu doa yang kita baca dalam solat yang salah satu doa tu perkataannya berasal daripada jabara. Siapa tahu? Tak tahu. Baca ke tak? Tak baca? Baca ke tak? Sama ada tak baca ataupun baca tak perasan. Kan? Baca tak perasan kan? Berapa tahun dah baca ni? Cuba baca antara dua sujud. Rabbi firli warhamni. Apa dia? Wajburni. Baca ke tak? Kau tak perasan berapa puluh tahun dah baca? Wajburni. Baca kan? Okey, apa makna dia? Menutup? Tak, itu kita baca dalam solat kan. Jadi makna yang kedua tadi ialah kalau tulang patah, kita balut. Balut tu dipanggil jabirah. Jadi jabirah tu ialah untuk membaiki yang patah tu. Jadi kita baca dalam solat wajburni ialah baikilah, lengkaplah solatku yang tak sempurna. Jadi macam doa tu kita minta Allah balut solat kita yang tak sempurna, yang tak khusyuk. Boleh faham? Faham? Dah lama ke faham ke baru ni faham? Baru ni faham. Okey. Dari segi bahasa, dua tadi kan saya bagi. Yang ketiga ialah Al-Jabr ini makna Al-Qawiyyu, Al-Azimu, At-Tawilu. Yang kuat, yang tinggi. Yang kuat, yang
tinggi dari segi bahasa. Yang kuat, yang tinggi. Jadi dari segi bahasa ada berapa makna? Satu, memaksa. Yang kedua, yang mengelokkan, yang membaiki. Yang ketiga, yang kuat, yang tinggi. Okey, yang kuat, yang tinggi ni ada contoh dalam surah Al-Maidah. Cuba buka Al-Maidah ayat 22. Al-Maidah ayat 22. Muka surat 111. Muka surat 111. Ayat berapa? 22. Ada tak perkataan Jabbarin? Ada? Tengok dia terjemah apa? Itu makna yang ketiga, iaitu maha gagah perkasa, maha kuat, maha tinggi. Cuba kita tengok terjemahan dia. Qalu, mereka berkata, wahai Musa, Bani Israel berkata kepada Musa, inna fiha, bila Allah perintah Bani Israel supaya masuk Baitul Maqdis, maka Nabi Musa pun bagi arahan, dan Bani Israel tak nak masuk. Dia engkar perintah Allah. Alasannya apa? Ini alasannya. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di Baitul Maqdis itu ada kaum apa? Yang Jabbarin, yang kuat, yang tinggi. Wa inna lan nadkhulaha, dan kami tak akan masuk hatta yakhruju, sehingga mereka keluar daripadanya. Fa in yakhruju, kalau puak-puak Jabbarin tu keluar, kami masuklah. Apa yang Allah nak bagi tu dalam ayat ni? Setiap ayat ada pengajarannya. Sebab tu Allah kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkara ulul albab. Ayat Al-Quran ni diturunkan ada kebaikan, ada keberkatan. Caranya apa? Satu, kamu tadabbur, faham ayat. Yang kedua, yatazakkar, kamu ambil pengajaran. Jadi setiap ayat kena ada dua step. Satu, tadabbur. Yang kedua, ambil pengajaran. Okey. Apa pengajaran dalam ayat 22 ni? Lepas tu beza cara Nabi ajar sahabat. Nabi ajar maksud ayat dulu, sahabat faham, sahabat tahu hukum halal haram, barulah mereka belajar membaca, betulkan tajwid. Sebab itulah bila mereka belajar membaca ayat Al-Quran, dalam keadaan mereka dah faham, iman mereka ketika baca meningkat. Sebab baca dalam keadaan faham. Tapi kita baca tak tahu berapa puluh kali, masa baca iman meningkat tak? Iman meningkat tak? Semakin segar ke semakin mengantuk? Sebab apa? Sebab tak faham. Okey, jadi apa pengajaran ayat ni? Jadi salah satu faedah sifat Allah Al-Jabbar, Allah memaksa. Jadi saya nak ambil sifat tu, saya nak paksa pelajar. Supaya apa? Berfikir. Apa pengajarannya? Allah suruh Bani Israel masuk Baitul Maqdis. Pertama, mereka engkar. Apa alasan mereka? Dalam di situ ada kaum yang kuat. Kenapa mereka engkar?
Ha? Kuat sikit. Tak dengar. Tak yakin? Tak yakin pada Allah. Mereka tak kenal Allah. Mereka tak tahu siapa yang perintah tu. Dia buat alasan di Baitul Maqdis ada kaum yang kuat. Dia lupa yang perintah tu siapa? Yang mencipta kaum yang kuat. Kalau kaum tu kuat, yang memerintah tu yang mencipta. Jadi pada siapa patut kamu takut? Allah lah. Faham tak? Bila manusia tak kenal Allah, dia akan takut pada manusia. Bila manusia kenal Allah, dia tak takut pada sesiapa kecuali Allah. Semua jenis yang penakut pada manusia ialah orang tak kenal Allah. Boleh faham? Boleh ke tak? Yang lagi teruk takut pada hantu, lagi tak kenal Tuhan. Ha? Ha? Oh ya ke? Okey, kita balik pada Asma' Husna. Okey, sekarang daripada tiga makna dari segi bahasa kita hurai dari segi istilah ataupun dari segi hak Tuhan. Al-Jabbar tu sifat Allah. Apa hak Allah? Daripada sifat Al-Jabbar yang patut kita beriman dan kita dapat faedah. Pertama, kita tengok kat sini. Ini dari segi hak Tuhan. Pertama, dia kata apa? Al-Jabbar ialah wal Ali. Ali ni yang maha tinggi. Adakah dari segi bahasa salah satu makna Allah maha kuat dan tinggi kan? Ha. Jadi dari segi hak Allah, kita kena yakin Allah tu maha tinggi mengatasi makhluknya. Jadi Jabbar makna pertama apa dah? Allah maha tinggi daripada semua makhluknya. Bila Allah maha tinggi, sikap kita apa dah? Ha? Apa dah? Jangan sombonglah. Kadang-kadang kita sombong dengan orang lain. Kita lupa bahawa ada lagi yang lebih tinggi pada kita, iaitu Allah. Semua manusia yang sombong pada manusia, puncanya ialah dia tak yakin pada sifat Al-Jabbar. Dia tak rasa bahawa Allah tu lagi hebat, Allah tu lagi maha tinggi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Jabbar ialah huwal muslih. Al-Jabbar ialah muslih apa dia? Yang membaiki segala urusan manusia. Yang membaiki segala urusan manusia, khususnya orang yang beriman. Khususnya orang yang beriman dan yang lemah. Yang membaiki segala urusan manusia, khususnya orang beriman dan yang lemah. Ada contoh dalam surah Al-Kahfi ada salah satu kisah, iaitu kisah Nabi Musa dengan Khidir kan. Ada tak sifat Allah Al-Jabbar dalam kisah ni yang bermakna Allah membaiki urusan orang beriman, Allah membaiki orang yang lemah? Ada tak dalam kisah Musa, Nabi Musa AS dan Khidir? Ada ke tak ada? Ada. Apa dia?
Ya. Allah membaiki keluarga orang yang beriman. Bila anak dia yang kecil, Allah tahu bila besar dia akan jadi syirik. Allah pun bantu. Hantar Khidir dengan Musa dan Allah suruh Khidir bunuh budak. Cara Allah bantu bunuh budak, kan? Supaya apa? Satu, mak bapak dia tidak jadi syirik disebabkan anak. Jadi mak bapak selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, anak tu selamat tak daripada syirik pada Allah? Selamat. Okey. Itu Al-Jabbar, iaitu makna dia Allah membantu, membaiki keadaan orang beriman. Kadang-kadang Allah bantu ni kita tak boleh nak fikirkan. Sebab apa? Bunuh. Mana lebih baik? Saya nak tanya, mana lebih baik? Budak tu dibunuh dan akhirnya masuk syurga, daripada budak tu tak dibunuh, sihat wal afiah, tapi syirik pada Allah dan akhirnya masuk neraka. Yang mana lebih baik? Baik dibunuh. Okey. Itu Jabbar. Jabbar apa dia? Membaiki urusan orang beriman. Allah hantar Musa dan Khidir juga untuk pecah kapal orang miskin. Allah bantu orang miskin. Sebab apa? Sebab orang miskin lemah, sentiasa ditindas. Kapalnya nak dirampas oleh raja yang zalim. Allah bantu. Itu makna juga Al-Jabbar. Tapi cara Allah bantu apa dah? Allah suruh Khidir pecahkan kapal. Al-Jabbar. Dan juga Allah bantu dua anak yatim yang bapaknya mati, kan? Dan orang kampung tu semua jahat. Caranya apa? Allah perintah Khidir betulkan tembok tu, sebab di bawah tu ada harta. Boleh faham? 3 orang beriman yang terperangkap dalam gua. Mereka beriman, tiba-tiba mereka masuk gua, tiba-tiba pintu gua tertutup. Allah bantu tak? Bantu. Itu makna Al-Jabbar, iaitu membantu, membaiki urusan orang yang beriman. Dan bila Allah bantu, ada siapa boleh halang? Tak boleh. Okey. Itu makna yang keberapa tu? Yang kedua, kan? Itu yang kita baca doa tu. Wajburni, bantulah, baikilah, lengkapkan solatku. Makna yang ketiga ialah huwal qahir. Dia yang, makna ketiga Al-Jabbar ialah huwal qahir. Dia yang menguasai, memaksa. Dia yang menguasai dan memaksa khalqihi, hambanya, ala ma yurid, atas mengikut kehendak dia. Allah menguasai dan memaksa makhluknya mengikut kehendaknya. Min amrin, daripada perintah, dan juga nahyin, larangan. Saya ulang. Makna ketiga Al-Jabbar ialah Allah menguasai dan memaksa hambanya mengikut kehendak Allah, sama ada melalui perintah ataupun larangan. Tapi yang ketiga ni Allah paksa. Kita manusia ni, betul tak Allah paksa kita? Betul tak? Allah paksa tak? Allah paksa tak datang kelas ni? Tak paksa. Allah bagi pilihan. Jadi yang paksa yang mana? Yang paksa yang mana? Tak, yang solat bukan paksa. Sebab tu ramai tak solat. Kalau Allah paksa, semua solat lah. Betul kan? Jadi yang paksa yang mana?
Yang paksa ialah yang manusia tak ada pilihan dan manusia tak berdosa pun. Contoh, Allah paksa kita sakit, kita ada pilihan. Dan bila kita dipaksa sakit oleh Allah, kita berdosa tak? Berdosa ke tak? Tak. Allah paksa kita mati sampai umur 60, kita ada pilihan. Dan bila kita mati umur 60, berdosa ke tak? Tak berdosa sebab Allah paksa. Tapi yang berdosa benda, yang Allah bagi pilihan. Solat, Allah suruh solat, tapi Allah bagi pilihan tak? Bagi pilihan kan? Bila tak buat, berdosa. Sebab ada pilihan. Allah suruh datang kelas, kan? Ada pilihan tak? Ada. Bila tak datang, berdosa ke tak? Oh, tak berdosa. Minggu depan tak payah datang lah, sebab tak berdosa. Tak, Allah paksa kita faham ayat dia. Betul? Allah paksa, bukan Allah paksa datang kelas, tapi Allah paksa kita faham ayat dia. Tapi Allah bagi pilihan tak? Kamu nak faham, silakan. Tak nak faham, silakan. Tapi ingat, kalau tak faham, berdosa. Sebab aku bagi pilihan. Boleh faham? Jadi kalau kita tak datang kelas, kita pergi kelas lain, kita faham, okey. Tapi kelas ni pun tak datang, kelas lain pun tak datang, baca je tak faham, dosa. Betul? Setuju tak? Tak faham ayat Allah, tak faham ayat Quran, berdosa. Setuju? Setuju? Jadi banyak tak yang tak faham? Jadi banyak dosa lah. Dalam 6,000 ayat kan, ada 6,000 ayat. Berapa ayat yang faham? Ustaz, tapi kalau kita belajar, kita tak makan sebab kita tengah belajar. Betul tak? Oh, tengah belajar. Tengah belajar. Tapi belajar sekali seminggu ke setiap hari? Seminggu sekali pun jadi kita belajar. Oh, seminggu sekali pun okey lah. Kena makan setiap hari ke sekali seminggu? Oh, untuk tenaga. Oh, makan untuk tenaga, untuk hidup kan? Faham ayat Quran untuk apa? Untuk hidup di akhirat. Betul tak? Faham ayat Quran untuk hidup hati ni. Makan untuk fizikal. Mana lebih penting? Hidup hati ke hidup badan? Hidup hati kan? Jadi kalau hidup badan, makan setiap hari, hidup hati sekali seminggu, mati ke hidup? Mati ke hidup? Nak tahu hidup tak? Nak tahu hati kita hidup ataupun tak? Kadang-kadang kita buat dosa, kita tak rasa dah bersalah. Itu hati mati. Baca Quran tak faham, senyum je, sadaqallahul azim, tak rasa bersalah. Itu tanda apa? Hati mati. Betul kan? Bila sadaqallahul azim, sedih ke suka? Sukalah. Oh, dah habis dah. Kenapa suka? Sedangkan kita buat salah. Apa salah kita? Tak faham. Kita dengar cakap suami kita kan, tak faham. Lepas tu suami kita habis cakap, kita kata terima kasih bang, senyum je. Salah ke tak? Bila tak dengar cakap, tak faham cakap suami, salah ke tak? Tapi dia tak rasa bersalah, senyum je. Sebab apa? Hati dah mati. Kita dengar cakap mak bapak kita tak faham. Lepas dia cakap setengah jam, kita pun kata terima kasih ayah. Faham ke tak? Tak faham, tapi terima kasihlah. Tak rasa bersalah. Sebab hati dah mati. Dia kena ada rasa bersalah tu. Boleh faham? Sebab Allah tak cakap sia-sia dalam Quran. Allah cakap nak bagi tahu sesuatu yang baik untuk kita. Boleh faham? Okey. Sebab itulah, cuba buka surah ni. Surah Al-Kahfi ayat 29.
Surah Al-Kahfi ayat 29. Setiap minggu bacakan. Dia ingat aku ayat ni. Muka surat 297 kan? 297. Allah kata apa? Wa qulil haq. Katalah Muhammad, itu adalah hak, benar. Kebenaran itu daripada siapa? Min rabbikum, daripada Tuhan kamu, bukan daripada bapa kamu, bukan daripada bos kamu, daripada Tuhan kamu, pencipta kamu. Kemudian Allah kata apa? Faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa yang nak beriman, falyu'min, silakan beriman. Ada pilihan tak? Wa man syaa'a, dan siapa yang nak kufur, falyakfur, silakan kufur. Tapi lepas tu Allah kata apa? Kalau kamu kufur, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kalau kamu nak kufur, silakan, tapi ingat, kami akan sediakan untuk orang yang zalim neraka. Faham? Itulah salah satu, nanti saya sebutlah, salah satu faedah kita beriman dengan nama Allah Al-Jabbar ialah, makna Jabbar tadi salah satu Allah paksakan. Maka salah satu faedah, kita juga kena paksa diri kita supaya beriman. Paksa solat, paksa baca Quran, paksa faham, paksa solat sunat, paksa solat tahajud. Kenapa? Kenapa? Sebab nak elakkan daripada azab Allah. Macam makhluk lain, malaikat, dia beribadat kepada Allah. Malaikat beribadat tak? Bukan setakat beribadat 24 jam. Ada yang sujud sepanjang masa, ada yang rokok sepanjang masa. Sebab apa? Allah paksa dia. Malaikat ada pilihan tak? Malaikat tak ada pilihan. Allah paksa dia. Tapi malaikat ada tak dapat balasan syurga? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Allah paksa dia. Binatang-binatang bertasbih tak pada Allah? Binatang tu ada pilihan tak? Ada pilihan tak? Tak ada. Allah paksa binatang itu berzikir, bertasbih. Disebut dalam Quran. Tapi binatang tu walaupun dipaksa dan sentiasa bertasbih, dapat tak syurga? Tak dapat. Kita, Allah bagi pilihan. Bila kita diberi pilihan, cabarannya besar. Maka kita kena paksa diri kita supaya kita dapat syurga. Ada balasan. Binatang dipaksa, tak ada balasan. Malaikat dipaksa, tak ada balasan. Kita tak dipaksa, tapi ada balasan. Makna apa tu? Kalau kita tak paksa diri kita, kita memang teruk. Kenapa? Kita paksa diri kita untuk dapat syurga. Tiba-tiba tak nak paksa, teruk tak? Malaikat dipaksa tak dapat syurga, binatang dipaksa tak dapat syurga. Kita kenapa tak boleh paksa diri kita untuk kita dapat balasan? Boleh faham? Kita kalau buat urusan dunia, kita paksa diri kita, keluar pagi balik petang, penat, letih, betul? Jaga anak lagi, hantar anak sekolah lagi, hantar anak tuition lagi. Lepas tu bila bercuti, bawa anak lagi. Paksa diri kita, walaupun penat, untuk dapat dunia je. Tapi untuk dapat akhirat, untuk dapat syurga kekal abadi, malas dan kita tak paksa diri kita. Pelik tak? Malaslah nak solat, kita pun tak solat. Kadang-kadang solat witir 1 rakaat aja, betul? Solat duha 2 rakaat aja. Dan tak ada kos kan? Ada solat witir kena beli tiket 2,000. Tak ada. Nampak tak? Jadi daripada sifat Al-Jabbar, Tuhan memaksa kita, faedah dia, kita wajib paksa diri kita untuk dapat balasan yang besar.
Ustaz, nanti kita paksa tak ikhlas. Baru nak tanya kan? Kalau kita paksa diri kita tak ikhlas. Saya nak tanya, yang kita dok paksa pergi sekolah, paksa pergi kerja, ikhlas ke tak? Oh, pandai pun. Lama-lama jadi ikhlas kan? Tapi kalau beragama, kenapa tak paksa supaya lama-lama jadi ikhlas? Tengok kita bab dunia kan, langsung tak timbul saya pergi kerja ni terpaksa. Tapi kita tak tanya ikhlas ke tak ni. Betul? Yang penting aku kena buat. Betul tak? Tapi dalam bab agama, kalau aku paksa tak ikhlas, baik tak payah buat. Usah tak cara kita berfikir? Usah. Itu cara hasutan syaitan. Supaya apa? Kita tak buat langsung. Kena paksa. Kena paksa. Ikhlas tu akan datang kemudahan. Sebab tu ada salafus soleh, dia kata apa? Mula-mula aku paksa hati aku supaya buat amal soleh, dalam keadaan hati aku tak suka. Lepas tu aku paksa hati aku supaya buat amal soleh dalam keadaan hati aku suka dan seronok. Faham tak? Kita kalau kita nak bangun tahajud, senang ke susah? Susah kan? Kena paksa tak? Kalau kita tak paksa, agak-agak bangun tak? Tak. Paksa. Tapi bila kita dah paksa sekali, dua kali, lama-lama jadi seronok. Nak bangun lagi. Bila tak bangun, menyesal. Sebab itulah, paksa-paksa ni macam sabar lah. Ulama kata apa? Sabar ni permulaannya pahit, hujungnya manis. Betul? Sama juga kita baca Quran kan? Paksa baca 1 juzuk 1 hari. Mula-mula pahit. Lepas tu manis, seronok. Tengok TV pun macam nak baling je. Kan? Orang ajak berjalan pun tak nak. Kenapa? Dapat baca Quran, dapat faham apa yang Allah cakap. Jadi mesti apa-apa kena paksa. Ni nak datang kelas bukan senang kan? Walaupun sekali seminggu. Kalau saya buat tiap hari, lagi tak datang kan? Apa dia? Okey, soalan dia, masa kita mula-mula paksa tu tak ikhlas, dapat pahala tak? Dia sebenar keikhlasan innamal a'malu, dia sebenar dalam paksa kita boleh jadikan hati kita ikhlas. Paksa nak solat, masa tu aku solat ni kerana engkau ya Allah, cuma sebab nafsu tak suka aku kena lawan, aku kena paksa. Tapi aku buat kerana engkau, ikhlas lah tu. Bila buat kerana Allah, dia adalah ikhlas insya-Allah. Ya? Macam? Iyalah. Yang kita duk pergi sekolah daripada sekolah rendah sampai menengah universiti kan. Ikhlas ke tak? Ikhlas ke tak? Lepas tu masa pergi kerja kan, daripada muda sampai pencen, ikhlas ke tak? Kita tak tanya soal ikhlas kan? Sebab apa? Aku nak makan, matlamat aku nak makan, betul? Tapi dalam beragama, syaitan masuk dah. Tak ikhlas tu. Jangan paksa. Tunggu betul-betul ikhlas. Kenapa tak pakai tudung lagi? Saya pakai sekarang tak ikhlas, tak dapat pahala, sia-sia. Tengok syaitan cucuk. Akhir sekali mati dalam keadaan tak pakai, tak tutup aurat. Degil? Kenapa? Degil? Tak, degil ni siapa? Kita? Tak, degil ni jenis macam kerah kepala. Orang suruh kita beberapa kali kita tak buat kan. Sama juga Allah suruh kita beberapa kali kita tak nak buat. Termasuk juga degil. Tapi kita kena paksa. Paksa lawan nafsu yang tak nak. Nafsu bila tak nak berkali-kali, boleh juga dikatakan degil. Degil, kerah kepala. Okey. Okey, seterusnya apa dia? Okey, kesan. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Jabbar.
Tulis yang pertama tadi saya dah sebut, iaitu wajib setiap orang beriman memaksa dirinya untuk mentaati perintah Allah supaya akhirnya dia mendapat rahmat Allah dan syurganya. Yang kedua, memaksa diri untuk sentiasa membantu orang-orang yang susah. Seperti orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Kenapa ni? Apa kaitan dengan Al-Jabbar? Kita belajar tadi kan, salah satu sifat Al-Jabbar apa dah? Memaksa satu. Yang kedua, membaiki. Allah membaiki dan membantu tak orang beriman yang susah, yang berhajat. Maka daripada sifat Al-Jabbar kita kena buat juga, iaitu paksa diri kita bantu orang. Kenapa? Bila kita bantu orang, kita akan buat amalan yang antara amalan yang paling Allah suka. Apa dia amalan yang paling Allah suka? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta ialah yang paling banyak memberi manfaat pada orang, bukan pada kita. Dan orang yang paling perlu bantuan siapa? Orang miskin. Sebab tu banyak ayat Quran Allah dorong orang beriman supaya bantu orang miskin, bantu anak yatim. Allah kata apa? Fakku raqabah. Surah apa tu? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masqabah. Surah apa tu? Surah apa? Surah Lazim. Tak, jawab senang je. Salah satu surah dalam Al-Quran. Mesti betul. Bukan surah Al-Ghashiyah. Al-Balad. Okey, Al-Balad. Muka surat 594. Okey, Allah kata apa? Jumpa ke? Okey, Allah kata apa? Daripada ayat 11. Sebelum tu Allah bagi tahu nikmat yang Allah bagi pada kita apa dah? Alam naj'alahu ainain. Bukankah Allah jadikan untuk dia dua mata? Dengan dua mata dia boleh nak melihat. Dia menjadi orang yang hebat. Walisanan wasyafatain. Allah jadikan untuk dia lidah, boleh bercakap, petah, berpidato. Wasyafatain, dan ada dua bibir. Wahadainahu najdain, dan Allah kata kami tunjuk pada manusia itu dua jalan, jalan baik dan jalan buruk. Maka Allah kata apa? Falaqtahamal. Apa makna? Falaqtahamal aqabah. Maka
Dia dengan nikmat yang banyak Allah bagi, dia tidak rempuh Aqabah. Apa makna Aqabah? Benteng. Dia Aqabah ni macam gunung, kita nak panjat tu senang ke susah? Allah gambarkan amal soleh ni macam kita nak panjat gunung, susah. Sebab tu Allah guna perkataan iqtahama. Iqtahama, rempuh. Kenapa kena rempuh? Sebab benda tu berat dan susah. Kemudian Allah tanya, apa itu Aqabah? Wa ma adraka mal Aqabah? Apa itu Aqabah? Apa itu benteng? Allah jawab, fakku raqabah, iaitu memerdekakan hamba. Di zaman Nabi banyak hamba-hamba yang Al-Quran suruh merdekakan dia. Tapi nak merdekakan bukan senang. Kenapa? Kalau orang tu jadi hamba kita, mungkin hamba tu dalam Islam hukumnya sama dengan isteri. Lepas tu kalau muda pula cantik, kita nak merdekakan bukan senang. Ataupun hamba tu milik orang lain, kita nak tolong merdeka, kita kena cari duit. Kena cari duit, beli hamba tu dan merdekakan. Kita tak dapat apa-apa. Senang ke susah? Ini bantu orang ni. Bantu orang. Al-Jabbar, paksa diri kita rempuh halangan. Pertama, bantu merdekakan hamba. Yang kedua, au it'amun, beri makan pada hari kelaparan. Ramai tak orang-orang kita yang lapar? Dalam masyarakat kita ramai kan? Tapi kita sentiasa kenyang dan kita tak peduli pun. Betul kan? Kita tak mencari, tak bertanya. Maka Allah kata rempuh, kena paksa diri kamu supaya cari orang miskin bagi makan, khususnya hari kelaparan. Siapa ni? Yatiman za maqrabah. Antara mereka yang susah ialah anak yatim. Za maqrabah yang ada hubungan kerabat. Kalau yang tak ada hubungan kerabat kena bantu, yang ada hubungan kerabat lagi dapat 2 pahala. Siapa lagi? Au miskinan za matrabah, ataupun bagi makan orang miskin yang betul-betul miskin. Za matrabah ni yang duduk atas tanah, yang tak ada rumah. Ada je. Tengok. Ini sifat Al-Jabbar. Bila kita beriman, Allah paksa hamba dia untuk hamba dia dapat kebaikan. Kita pula kena paksa diri kita supaya kita pun dapat kebaikan. Betul? Sebab tu Allah kata kena rempuh, pergi cari orang miskin, bagi makan, bagi ilmu pada mereka. Yang duduk kat rumah je, habis kelas duduk kat rumah, siram pokok, tengok drama, lepas tu cuti berjalan. Betul tak? Tak ada sifat Al-Jabbar, memaksa diri. Okey. Yang ketiga, faedah yang ketiga, beriman dengan nama Allah. Kita akan sentiasa membesar dan memuji Allah. Kita akan sentiasa membesar dan memuji Allah. Sebab apa? Sebab dia Al-Jabbar. Dia boleh paksa hamba dia. Dia boleh paksa makhluk dia. Nak jadi orang tu sakit ke, nak jadi orang tu mati ke, nak jadi orang tu stroke ke, nak jadi orang tu gila ke. Jadi kita, hasilnya kita akan rasa kehebatan Allah dan kita akan sentiasa memujinya. Sebab itu Nabi selalu memuji Allah dengan sifat Al-Jabbar. Saya tulis apa yang Nabi baca. Kita belum baca ni. Ada marker lain tak? Tak ada in. Ni ada.
Tak nampak merah, saya padam. Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Okey. Saya baca subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini kesan beriman dengan nama Allah Al-Jabbar, iaitu kita akan sentiasa membesarkan Allah dan memujinya. Dan Nabi sentiasa memuji Allah dengan nama Al-Jabbar. Di sini Al-Jabbar tu iaitu Al-Jabarut. Okey, zikir ini ada pada hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis sahih. Bila Nabi baca ni? Ketika rukuk dan sujud. Kita tak pernah baca kan? Ini hadis sahih. Hafal dan baca ketika rukuk dan sujud. Okey, cuba ikut saya sama-sama. Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhanallah. Dapat satu doa zikir baru yang dibaca ketika rukuk dan sujud. Maksud dia apa dah? Subhana Maha suci, Maha suci, yang mempunyai. Itu yang mempunyai. Al-Jabarut apa dah? Kekuasaan. Yang kita dah belajar Al-Jabbar, kekuasaan, paksaan. Wal malakut, daripada mulk, kerajaan. Maha suci Allah yang mempunyai kekuasaan dan malakut, kerajaan. Wal kibriya, dan kesombongan. Wal azamah, daripada azim, keagungan. Semula.
Subhana Maha Suci, Zi yang mempunyai, Al-Jabarut kekuasaan, Wal Malakut dan kerajaan, Wal Kibriya dan kesombongan, Wal Azamah dan kebesaran. Dah dapat tulis? Dapat? Nak pahala, kenapa? Paksa. Satu, paksa tulis. Yang kedua, paksa hafal. Yang ketiga, paksa amal dalam rukuk dan sujud. Okey ke? Dah? Dah ke belum? Siapa yang belum, habiskan. Dibaca setelah ayat lazim. Bukan. Ini dibaca ketika rukuk dan sujud. Kita biasa baca apa ketika rukuk dan sujud? Subhana rabbiyal azim. Boleh tak kita sambung yang ni? Boleh. Subhana rabbiyal azim, kemudian subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, dapat pahala. Dia Nabi banyak doa zikir ketika rukuk dan sujud, sebenarnya banyak. Cuma yang kita diajar satu je, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala. Sebenarnya Nabi baca tu banyak, dan Nabi selalu bertukar-tukar. Supaya apa? Supaya setiap kali solat rasa benda yang baru. Kita kalau baca daripada kecil sampai ketua doa yang sama, akhirnya rasa apa? Tak rasa apa-apa kan? Kadang-kadang kita baca pun kita tak sedar, terkeluar automatik. Okey. Ni soalan tanya dibaca setelah ayat lazim. Bukan. Dibaca ketika rukuk dan sujud. Ha? Oh, repeat mana dia? Okey. Subhana Maha Suci, Zi mempunyai, Al-Jabarut kekuasaan, Wal Malakut dan kerajaan, Wal Kibriya dan kesombongan. Kesombongan yang sesuai dengan Allah, bukan macam sombong manusia. Wal Azamah dan keagungan. Kebesaran dengan keagungan samalah. Sekali lagi, Subhana Maha Suci, Zi mempunyai, Al-Jabarut kekuasaan, Wal Malakut dan kerajaan, Wal Kibriya dan kesombongan, Wal Azamah kebesaran ataupun keagungan. Sama. Kebesaran ataupun keagungan. Okey, berapa dah? Faedah beriman dengan nama Allah Al-Jabbar? 3. Yang keempat, sentiasa tawadhu'. Sentiasa tawadhu', iaitu merendah diri kepada Allah. Sentiasa tawadhu', iaitu merendah diri kepada Allah dengan menerima semua hukum Allah dengan redha. Dan tawaduk juga kepada makhluk. Iaitu tidak sombong.
iaitu tidak sombong sesama manusia. Faham ke? Mana yang keempat ni hasil daripada nama Allah Al-Jabbar. Allah tu hebat, Allah boleh paksa, Allah tu maha tinggi. Akhirnya kita menjadi rasa hina, rendah diri. Macam mana cara kita hina dengan Allah? Semua yang Allah perintah, jangan bantah, jangan banyak songeh. Faham tak? Allah kata salat, Allah baru je habis solat zuhur, jangan. Itu membantah, itu sombong. Jadi rendah diri dengan Allah, kita terima semua perintah Allah dengan redha. Dan kalau Allah bagi musibah pun kita boleh senyum. Kenapa? Engkau Al-Jabbar, engkau boleh buat apa saja. Aku siapa aku? Siapa aku nak lawan engkau? Boleh faham? Yang kedua, rendah diri dengan manusia. Kenapa aku nak sombong dengan manusia? Aku bukan Jabbar pun. Yang Jabbar ialah, kalau aku sombong dengan manusia, Allah boleh matikan aku macam Allah binasakan Fir'aun, macam Allah binasakan Qarun. Boleh faham? Jadi bila kita sombong dengan orang, kita tak rasa sifat Al-Jabbar. Boleh faham? Okey. Yang ke berapa? Yang kelima kan? Yang kelima. Sentiasa takut hanya kepada Allah. Sentiasa takut hanya kepada Allah. Kena baca 3 kali. Boleh baca sekali ketika rukuk dan sujud. Nak baca sekali pun boleh, nak baca 3 kali pun boleh. Sama dengan Subhana Rabbiyal Azim. Hukum baca tu sunat. Nak baca sekali boleh, nak baca 3 kali boleh. Dah? Okey, last kali saya nak, bila kita baca doa antara 2 sujud, kita ada sebut tak last kali wa'fu anni? Ada kan? Sebenar yang tu tak sahih. Tidak ada hadis. Saya bagi tahu ini amanah ilmu. Disiplin ilmu ialah bila saya tahu benda itu salah, saya kena bagi tahu. Pelajar nak terima tak nak terima itu bukan urusan saya. Saya nak bagi tahu yang kita baca antara 2 sujud last kali wa'fu anni itu tidak ada dalam hadis. Jadi sekarang saya nak bagi tahu yang sahih. Saya nak bagi tahu, saya nak tulis yang sahih. Bukan makna yang kita baca tu salah. Bukan makna yang kita baca tu salah semua, bukan. Cuma di hujung wa'fu anni tidak ada dalam hadis. Wa'fu anni, maafkan aku. Maafkan aku. Apa dah? Ada ke wa'fu anni? Setahu saya tak adalah. Cuba cek. Setahu saya tak ada. Dia antara yang kita baca yang betul-betul Nabi baca dengan yang ada tukuk tambah, yang mana yang terbaik? Yang Nabi baca lah kan. Kita nak ibadat kita diterima, bukan sekadar syok sendiri. Tak. Ibadat ni tujuan utama nak Allah terima, bukan nak selesai solat. Tak. Tujuan utama nak Allah terima. Jadi pastikan yang kita baca adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni daripada hadis sahih riwayat Tirmizi. Allahumma ighfirli warhamni
wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini warzuqni dia benda yang sama, cuma dia terbalik ke belakang dan tidak ada wa'fu anni. Okey. Kita mula dengan Rabbi Firli kan. Yang riwayat Tirmizi ada Allahumma. Jadi tukar je lah. Allahumma tukar Rabbi tukar pada Allahumma. Okey. Satu, dia ada 7 semua. Satu, Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunlah dosaku. Satu. Yang kedua, warhamni. Rahmatilah aku. 2. Yang ketiga, wajburni. Ini pada perkataan Al-Jabbar. Apa dia tadi? Perbaikilah, tampunglah, tampallah ibadatku. Yang keempat, warfa'ni, dan tinggikan aku darjahku. Wahdini, dan berilah hidayat padaku. Yang keenam, wa'afini, dan afiatkan aku, zahir dan batin. Kadang-kadang badan dah afiat tapi hati tak afiat. Dan last sekali, warzuqni. Jadi rezeki yang keberapa ni? Last sekali. Kita biasa minta rezeki yang pertama kan? Rezeki tu yang last sekali. Apa makna ada rezeki banyak tapi tak dapat hidayah, tak dapat rahmat Allah, tak dapat keampunan? Okey, semula. Allahumma ghfirli. Ikut saya. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. 7 semua. Satu, minta ampun. Yang kedua, minta rahmat. Yang ketiga, minta tampal, tampung, baiki ibadat. Yang keempat, minta tinggikan darjah. Yang kelima, minta hidayah. Yang keenam, afiat. Last sekali, rezeki. Jadi baca ni biar bagi cukup 7. Jangan pula masa baca tu bilang pula 1, 2, 3 kan. Semoga dengan kita amalkan yang ni yang sahih, ibadat kita semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal. Kita yalah. Ini Nabi buat. Yang ini bukan Nabi. Kita nak pilih yang mana? Nabi lah. Sebab bila pergi akhirat besok kita cari siapa? Tok guru ke cari Nabi? Nabi. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau itu hadis sahih, maka dia juga adalah mazhab aku. Okey, cukup ah. Kita insya-Allah kita jumpa secara live malam ni dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim.